A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Khabar semuanya, semoga semuanya dalam rahmat Allah. Kalau mana yang dah ada nombor ID, boleh masukkan nombor ID anda sekarang ya, bersama dengan Ustazah. Boleh masukkan nombor ID masing-masing ya. Minta maaf banyak ya. Semalam tak dapat nak buat Facebook Live ya. Jadi mungkin malam ni pun tidak kot. Jadi cuma Ustazah nak sampaikan sedikit maklumat kepada anda ya. Minta maaf banyak sebab Ustazah tengah uruskan ya, nampak ni Ustazah sendiri yang uruskan ini Ustazah sendiri uruskan ya, post untuk kurma ya. Jadi sesiapa yang ada banyak grade kurma yang Ustazah nak ceritakan pada sini, kat sinilah. Kita sebenarnya ada 7 grade saya kata. Kalau orang yang ambil 2 set, maka Ustazah akan bagi pelbagai jenis kurma lah. Ustazah akan bagi pelbagai jenis kurma. Dan Ustazah hari ni memang sedih sangat. Jadi WhatsApp ni Ustazah mengajuk Ustazah tutup padam semua ya. Jadi WhatsApp Telegram ni, WhatsApp Ustazah punya memang dah tak ada dah. Jadi sebab Ustazah tak tahu, tiba-tiba semua maklumat dalam Ustazah punya WhatsApp, maklumat kenalan, maklumat dalam tu yang gambar pesakit semua dah tak ada. Ya, gambar-gambar yang Ustazah merawat pesakit yang dulu dah sembuh semua dah tak ada. Jadi memang amat menduka cita lah ya. Ustazah pun yang tak ada nombor ID bersabar ya. Bagi kita menguruskan dulu ya, menyelesaikan masalah orang-orang yang dah lama, dah paling awal sekali yang mendapat nombor ID ni. Sebab kita nak pastikan orang yang memiliki ID ni mereka pakai secara Ustazah nak beritahu biar secara ilmu ya. Jadi kita tujuan ada ID ni, kita nak pastikan bila dia pakai ni sesuai untuk dia, bila makan sesuai. Jadi semuanya Ustazah minta maaf. Kita bungkus memang dalam keadaan elok ya. Ustazah memang terperanjat. Ada beberapa laporan kita start post 30, ada orang dah dekat 5 hari baru dapat sampai post ya. Ustazah pun memang duka cita sangatlah. Lepas tu Ustazah tahu ya, anak Ustazah post ni, anak Ustazah bungkus depan Ustazah semua dengan cantik. Benda tu dengan berbalut apa semua, dengan wrapnya, dengan dibalut dengan bukan saja dengan bubble tapi di wrap lagi. Tapi amat sedih Ustazah, amat rasa sedih bila sampai ke tangan pengguna, bila sampai tangan orang yang nak, tiba-tiba banyak barang hilang dan tidak seperti mana yang Ustazah gunakan. Yang seperti mana kita post balut cantik-cantik, akhirnya yang dia pulangkan pada Ustazah dalam keadaan pada pesakit. Bila pesakit dia video, pesakit tu pandai, dia nak buka dia video dulu ya. Bila dia buka video, barang 3 hilang, 2 hilang. Lepas tu dalam tu yang seperti mana kita balut asal semua dah tak nampak balut asal, bukan seorang 2 ya. Jadi kira ramai juga. Ustazah pun tak tahu kenapa benda ini berlaku. Ustazah nak minta maaf banyak ya kepada semuanya, dan Ustazah cuba buat yang terbaik. Dan orang yang menguruskan post Ustazah ni, ada orang yang tolong bantu Ustazah. Maknanya dia postkan, maknanya Ustazah kumpul-kumpul, dia berpost. Ustazah pun mempercayai dia. Maknanya ini pihak yang di bahagian Ustazah tak tahu. Ini Ustazah guna DHL. Ustazah tak tahu kenapa DHL dia ada masalah yang macam tu ya. Sebab Ustazah takut, kita pun tak tahulah ya. Jadi Ustazah pun tak tahulah. Ustazah punya WhatsApp Ustazah dah mengajuk tak nak pakai WhatsApp dah ya. Sebab apa, semua maklumat pesakit-pesakit hilang ya, gambar you all semua hilang ya. Semua yang mana yang dah jumpa dengan Ustazah semua dah hilang ya. Jadi apa yang kena buat, anda ada gambar yang Ustazah tangkap, anda masa gambar dah jumpa Ustazah, hantar ke Telegram, masukkan nombor ID anda. Anda dengan Ustazah kena 10 kali sebut nombor ID. Setiap kali nak bercakap dengan Ustazah, masukkan nombor ID. Sebab Ustazah jenis membaca sekali imbas. Kadang-kadang bila kes kronik tu baru Ustazah baca, baru Ustazah pakai yang jenis baru Ustazah baca dengan tumpuan ya.
Jadi Ustazah minta maaf banyak ya. Kali ni Ustazah sendiri yang Ustazah nak pastikan ada, alhamdulillah ada 4 tu, 2 tu kena tunggu nanti insya-Allah Ustazah akan tanya. Ada 4 aduan kata barang belum sampai, 2 memang kita terlepas pandang, dan 2 lagi tu ya dah lama kita post tapi tak sampai juga, dan ada pula sampai dia terbang ke negara lain, ke negeri lain pula. Macam-macam. Jadi diminta mohon sabar. Persatuan Perubatan Sunnah kita ada bahagian AJK buat aduan sekiranya ada apa-apa masalah. Jadi Ustazah simpanlah dalam pendrive segala maklumat insya-Allah. Masalahnya Ustazah ni, anda tahu tak panggil Ustazah ni buat komputer ke buat apa, Ustazah tak berapa suka. Jenis ajarlah 100 kali pun lepas tu memang tak jalan dunia ya. Sebab apa? Tak tahu Ustazah dengan komputer daripada kecil, daripada sekolah lagi. Masa mula-mula guna komputer, mak ajar komputer, hantar kelas kursus komputer, Ustazah bagi orang lain yang pergi belajar. Jadi Ustazah memang tak suka komputer sebab yelah, bila kita tahu komputer ni dia memberi kesan sampingan, memang kata simpan dalam pendrive dan sebagainya. Ya, benda tu pernah simpan dalam pendrive tu, bila tak ada ambil staff pun boleh hilang dalam tu. Dalam tu pun boleh hilang. Tu yang Ustazah terkejut dia, macam mana boleh hilang. Jadi di sini ya Ustazah minta semua ya bersabar. Ya, beri masa, dalam masa seminggu ni Ustazah nak pastikan masalah postage lah yang tak sampai lagi ya. Memang Ustazah minta tolong anak Ustazah buatkan, tetapi Ustazah nak lebih kepada puas hati. Jadi kalau Ustazah komplain, maknanya Ustazah ada bukti. Ya, jadi insya-Allah kalau minta tolong anak Ustazah pun, Ustazah, diorang bukannya, anak Ustazah pun macam Ustazah, tak suka benda-benda pendrive, benda-benda macam ni, komputer, laptop ni. Ustazah pun tak berapa menggalakkan pada anak-anak sebenarnya. Sebab handphone ni, dia boleh matikan saraf, dia akan menyebabkan penyakit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia ajar beberapa kali kalau orang dah tak minat kan. Kalau orang tak minat ni, ajarlah beratus kali pun ajar beberapa kali. Dia macam tu je ya. Okay, Ustazah buat masa ni kalau boleh elakkan dulu post waktu PKP dan Tahun Baru Cina sebab kebanyakan company Korea overload untuk mengelakkan kerosakan kehilangan barang-barang sunnah. Ya, betul. Ya, jadi tapi itulah sakit boleh sabar ke barang-barang tak sampai ni. Tu yang Ustazah risau ni ya, sebab masalahnya kalau setakat rosak dia tak rosak. Masalahnya macam ada orang buka. Tu yang tak kata macam ada orang buka. Lepas tu tulisan dia pun tulisan lain. Bukan tulisan kita. Kalau tulisan kita boleh kenal. Tapi orang dapat tu tulisan dia tulisan orang lain. Lepas tu dalam tu ada 5. Ada cuma kadang-kadang 2 hilang. Kadang-kadang 3 hilang. Macam-macam lah. Ya, lepas tu kalau anda itulah minta bersabar. Ustazah nak susun dulu. Ustazah nak susun dulu. Selesaikan yang mana orang dah bayar. Dia tempah. Ustazah tak jual. Sebenarnya ini Ustazah tolong. Persatuan tolong ya. Persatuan tolong. Maknanya kalau anda berbudi bicara baik hati, bagilah lebih sikit. Ya. Sebab kita bagi kalau dekat luar memang diorang jual mahal. Jadi kita persatuan ni je nak tolong. Kita buat kerja ni. Jadi jangan marah-marah. Jadi semua kerja AJK semua niat nak menolong. Jadi InsyaAllah aduan ni kita akan bawa ya, sebab Ustazah perlukan bukti. Jadi dalam Ustazah minta sekali lagi, sebab anak Ustazah punya telefon pun dah banyak yang hilang. Ada orang buat aduan dekat dia, tapi dia punya tu bila Ustazah minta tolong cek dah hilang ya. Jadi Ustazah minta tolong ya, kalau boleh anda boleh hantar bukti-bukti pada Ustazah dalam Telegram kalau ada yang rosak dan sebagainya. Jadi insya-Allah nanti Ustazah cuba kalau buat masa ni Ustazah gantilah ya. Ustazah tak suka gaduh-gaduh dengan orang, tak suka style Ustazah. Benda dunia tak payah nak buat gaduh. Ya, senang. Benda dunia tak payah buat gaduh. Jadi apa pun Ustazah akan bagi, Ustazah akan ganti untuk permulaan ni. Ustazah akan ganti. Jadi Ustazah akan ganti, Ustazah tak nak ni. Kalau kata ada yang madu tu sebenarnya kita dah tutup rapat, tapi ada macam terbuka juga. Ya, pelik tu kata banyak pelik. Macam sufak tu pelik sangat, macam mana boleh terabur macam tu. Itu semua Ustazah akan bagi balik. Tapi tolong beri masa dan sabar. Buat aduan kepada, nanti akan kongsi nama Aisyah supaya anda
berpuas hati ya dengan apa yang daripada persatuan kami. Sebab barang apa-apa kami akan pulangkan balik. Kami akan buat balik ya. Kalau tak puas hati ya kita boleh pulangkan duit balik. Semuanya tak jadi masalah. Kami persatuan tak nak ambil duit yang orang tak redha ya, orang tak berkat. Benda ni kita mengharapkan orang cepat sembuh, cepat baik ya. Kita nak harapkan saling redha meredai dalam urusan jual beli ya. Jadi macam itulah. Sebelum tu Ustazah nak beritahu kurma Ustazah akan ada, kita ada 7 grade kurma ajwa ya. Pertama Ustazah ada kurma ajwa daripada gunung ya. Daripada gunung ni Ustazah ambil di Madinah tapi di kawasan gunung. Kalau di kurma ajwa di kawasan gunung ni memang Ustazah beritahu dia tu kita tengok kurma ajwa ni macam mana. Kurma ajwa ada juga di Madinah, di pusat-pusat bandar dan sebagainya. Macam madu lah. Kalau dekat hutan macam mana, kalau dekat gunung macam mana. Ni dekat kawasan pergunungan. Yang ni susah nak dapat. Alhamdulillah untuk base yang pertama anda dapat ya, kurma ajwa yang duduk di kawasan gunung. Ya. Yang kedua, rezeki yang kedua, orang yang ambil 2 set tu ya. Jadi kalau anda boleh sabar, Ustazah tulis 2 set. Kalau ambil 1 set, dia dapat yang 3 lah jenis kurma ajwa. Yang 1 Ustazah bagi yang jenis yang bukan ajwa, tetapi dia sesuai untuk orang darah tinggi dan kencing manis, atau orang yang darah tinggi kencing manis lah. Jadi Ustazah nak bagi yang 2 tu supaya makan dia, cara dia tu semua ada kaedah. Jadi anda semua dah dimasukkan dalam website grup khas untuk orang yang guna kurma ajwa. Jadi bila anda guna kurma ajwa, ada satu grup anda dah bayar and kita masukkan dalam satu grup, dan Ustazah akan memberi tunjuk ajar ya. Setiap orang tu tidak sama. Ustazah kita kena tengok supaya anda makan kurma ajwa tu mengikut keperluan anda. Jadi kalau benda tak perlu banyak, jangan makan banyak. Kalau perlu ni baru kita saja, supaya anda tahu bahawa kurma ajwa itu sendiri bukan sekadar hanya makanan kosong. Dia bukan makanan seperti yang anda makan sebenarnya. Dia adalah sesuatu khasiat yang baik untuk anda semua. Jadi ada gambar produk. Kita tak ada gambar-gambar produk. Style saja. Ustazah akan tengok, Ustazah akan cari, Ustazah dapat. Ustazah akan beritahu orang yang percaya, Ustazah percaya. Kalau tak percaya, nak macam mana? Macam madu habatus sauda lah. Madu lebah duduk di bunga habatus sauda, dia makan bunga-bunga habatus sauda. Ya, jadi lebah makan bunga habatus sauda tu, dia kan baru ni ada tiruan. Jadi bila tiruan, Ustazah first yang pertama memang betul. Lepas tu diorang bila nampak pasaran Malaysia naik, mereka beli botol, mereka ambil tah madu campur dengan habatus sauda, and mereka guna packaging yang sama. Ni yang Ustazah nak elakkan. Jadi kalau orang yang beli 2 set ni ya, Ustazah nak tunggu ada satu istimewa. Dan kurma yang Rasulullah SAW kata, simpan kurma rutab ajwa. Kurma rutab ajwa ni dia mahal sikit. Sebab apa? Dia setahun hanya sekali. Setahun hanya sekali di hujung tahun sahaja. Bulan 12 sampai bulan 1, lepas tu dah tak ada. Jadi bukan waktu kita berbuka puasa, bukan dengan kurma rutab Iran. Sebab kita ni selama ni kita buka puasa dengan rutab Iran. Bukan rutab datang daripada rutab ajwa. Yang ini mesti you all tak pernah dengar. Tapi benda inilah Ustazah nak memberi nak ajar pada kalian. Bila dapat rutab yang lain, anda boleh letak di luar. Tak sesuai di dalam peti ais. Tetapi ada 2 jenis rutab yang mesti diletakkan dalam peti ais. Sebab dalam dia very soft, lembut. Dan dia memang bagus sangat untuk orang yang berpuasa. Baik untuk memang tenaga. Benda ni memang tak banyak. Ustazah, dia mesej tu, tak ada WhatsApp Ustazah, semua hilang. Tak ada pun jadi dah merajuk dah. Tak ada, kalau ni pergi je kat orang tu nanti. Ya, semua hilang dah. Tak ada pun, tak tahulah nak kontak kawan yang maknanya. Dulu Ustazah kalau orang datang dekat dengan Ustazah boleh tunjuk ya. Dalam handphone Ustazah boleh tunjuk Ustazah ambil bertong-tong madu, lepas tu banyaknya tong tu Ustazah pulang balik ya. Banyak pergi kedai Arab ni pun macam tu juga. Mana-mana kedai Arab Ustazah pergi ambil, lepas tu Ustazah pulang balik ya. Semua tu hilang, memori terus hilang ya.
tersedih lah bila berlaku macam ni. Jadi bila anda nak order, kalau anda boleh sabar. Kalau anda boleh sabar, biar Ustazah selesaikan yang ini, anda punya mungkin sampai minggu depan. Kalau anda nak start minggu depan ataupun 2 minggu lagi, baru kita Ustazah boleh ambil. Tapi kalau anda tak sampai dalam, kalau anda nak cepat, Ustazah saya dah bayar ni. Nak cepat GoPro, minta maaf. Ustazah kena utamakan. Macam tadi pun ada orang datang sakit kecemasan, minta tolong, Ustazah tolong. Bila dia nak beli kurma rotab ni, kurma ajwa ni, Ustazah tak bagi. Sebab apa? Ini untuk orang yang dah memang order dengan Ustazah, yang dah lama, mereka dah bayar duit sebelum 1 bulan 2. Maknanya percayanya mereka. Kalau tidak, orang lain dah bising-bising. Ini dah berapa bulan dah ni. Tak sampai lagi barang ni. Ya, sebab Ustazah nak cari yang lengkap. Ya, Ustazah nak cari yang lengkap. Tetapi bila yang ketiga tu, bila tak dapat tu, Ustazah ganti dengan sesuatu yang benda ni susah juga nak dapat. Jadi benda ni lah yang Ustazah nak ajar. Jadi mohon sabar dan sebagainya. Okey, minyak El-Warid boleh ke sapu-sapu untuk urat saraf? Minyak El-Warid memang sesuai untuk sapu saraf. Orang yang dapat minyak El-Warid, sapu dari kepala sampai badan anda. Ya, kalau orang eczema, dengan orang yang ada eczema, anda pakai sabun ni, dia ada banyak warna dia, grade dia, minyak zaitun dia berapa tahun dibuat. Tahun berapa minyak zaitun tu dibuat. Sebab bila kita rendam, minyak tu dia akan keluar. Semakin lama minyak tu, dia akan semakin baik dalam sabun tu. Jadi bila anda pakai, ya, jadi dia akan sapukan seluruh badan-badan ni, sabun ni, dia akan keluarkan racun dan anda terus pakai. Sementara yang mana yang belum lagi berjumpa belum jumpa Ustazah sebab PKP, tak boleh jumpa Ustazah disebabkan keadaan Ustazah tak dapat nak ni. Cuma Ustazah mana yang boleh kita video call, kita buat cara slow. Kalau anda setuju, kalau anda jenis orang amanah, Ustazah bagi yang grade perubatan, dapatkan yang nombor ID dulu ya. Dia dapatkan grade perubatan, Ustazah bagi, simpan dalam rumah anda dan balut dengan kain batik dan sembunyi di tempat yang redup. Jangan di tempat yang panas. Sebab dia akan merosakkan dalam Pati Ahmad dan Pati Asfar kita. Orang lain sabaran ya. Sebab saya kata sakit Zohir mudah dirawat. Anda kata sakit ni taklah sesusah mana. Tapi anda berubatlah dulu cara yang lain. Anda berubat cara hospital. Ya, anda berubatlah cara lain dulu. Kalau anda dah benar-benar kata, doktor dah kata, tanya doktor dah bagi, doktor kata tak, saya memang tak boleh. Barulah cari Ustazah. Ya. Jadi buat sementara ni persatuan berhenti sekejap untuk ambil nombor ID sekejap. Jadi kita berhenti. Kita nak selesaikan banyak masalah yang tersangkut. Ya, sebab hari tu pun dah mengejutkan. Hari ni pun lagi terkejut. Sebab tu Telegram tak berani buka. Kan banyak cerita dalam tu. Ya, sebab nak selesaikan satu-satu dulu. Itu bila jumpa Ustaz. Macam mana kita nak tahu simpan betul saudat kita rosak dan simpan. Okey, pada pesakit dia hilang kepada asal. Dia boleh rosak kalau grade perubatan. Kalau rumah kita ada benda yang tak baik, dia akan rosak. Yang kedua, ya, bila pesakit tu pegang, dia ada sesuatu yang tidak baik, dia akan rosak. Dan macam Ustazah jumpa pesakit, lepas tu anda kena belajar. Bila praktikal, kita doalah PKP ni dipermudahkan oleh Allah. Kita semua PKP kita dibuka nanti. Ya, insya-Allah Ustazah akan buka untuk anda semua. Ustazah akan beri tunjuk ajar perubatan cara sunnah atib an-nabawi. 100%. Tapi jangan campur. Kalau anda di luar sana beli minyak zaitun betul sodak luar, anda jangan pakai Al-Warid. Anda pakai dulu minyak zaitun betul sodak luar dulu. Anda pakai yang tu. Kalau anda Al-Warid, lepas tu kalau anda makan minyak zaitun luar, makan betul sodak luar, rosak badan. Ustazah cakap terus terang, akan rosak. Sebab keseimbangan badan tu lari. Jadi Ustazah minta maaf. Sebab tu saya kata, berubatlah dulu cara luar, makan dulu cara luar, semua dulu, ya. Beli minyak zaitun dulu kat luar, habatus sauda luar, madu di luar dulu, ya. Berubat cara yang anda lebih yakin, perubatan apa anda buat dulu, ya. Dengan Ustazah biarlah last minute. Ustazah tak apa, Ustazah lebih suka last minute. Sebab waktu tu anda dah pergi usaha mengata-kata, doktor pun dah tak nak buat, doktor pun dah tak nak masuk campur. Ustazah lebih suka macam tu. Ya, sebab tu kalau orang datang aduan pada Ustazah, kalau anda berubat dengan doktor, kalau lah doktor pun
Kerja doktor, Ustazah tak suka kacau. Kalau anda dah pergi pada mereka, biar doktor buat sampai habis. Kalau anda berubat dengan Ustazah, Ustazah pun tak suka sesiapa pun kacau kerja Ustazah. Lepas tu Ustazah kata, bila cara sunnah, wajib 100%. Jadi apa berlaku tindak balas, jangan panik. Sebab saya beritahu, perubatan sunnah bukan black magic. Perubatan sunnah bukannya benda yang boleh kita buat, makan terus baik macam tu. Bukan macam anda makan minyak zaitun, habatus sauda macam yang sebelum ni, anda makan minyak zaitun, habatus sauda lain-lain. Tak pernah berlaku. Anda rasa macam, makan-makan dah baik. Dia tak. Kalau yang Ustazah punya, bila grade rawatan ni secara automatik dia akan keluarkan semua chemical dalam tubuh badan kita. Kalaulah badan kita pernah makan ubatan kimia yang ada antibiotik ataupun apa saja, dia akan betul-betul bentuk dia akan betul-betul paru. Jadi sebab itulah Ustazah tak boleh nak nak beri pada orang luar, nanti orang luar dia tak tahu. Sebab selama ni dia makan juga minyak zaitun luar, betul sodak luar, madu luar, tapi tak jadi macam ni. Sebab tu anda kena tahu. Sahabat Ustazah tak nak gopoh. Gopoh tu syaitan. Jadi apa yang Ustazah nak, anda pergi dulu ke mana-mana yang anda nak beli minyak zaitun, betul sodak luar, anda belilah dulu semua. Sebab yang Ustazah yang betul-betul nak sangat berubat cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau siapa di rumah dia ada L-Warin, ada sabun, dah cukup. 2 tu dah cukup sebenarnya. Untuk buang racun nama untuk permulaan. Dan siapa yang ada Sena Mekah yang dapat harga yang murah sangat hari tu. Sebab Sena Mekah tu susah nak dapat. Daripada negara Mekah ni susah nak dapat. Pertamalah PKP dah setahun lebih. Susah dah nak dapat. Kalau ada pun Sena pada India, Sena daripada China. Itu saya tak berapa ambil. Itu tak bagus. Saya tak pernah ambil pun. Jadi sebab itulah Ustazah nak kepada semua orang kita belajar perubatan cara sunnah ini. Permulaan anda tinggalkan dulu yang lain dan kembalikan diri anda kepada cara yang ingat balik. Kelas kita ada 4 kelas, 5, 6 kelas. Ustaz dah ada waktu tu. Apa nasihat Ustaz, apa nasihat Ustazah? Jangan minum berdiri. Kita waktu bila kita boleh minum, jangan waktu tengah penat, tengah letih kita terus minum air. Mencegah itu lebih baik dari merawat. Duduk cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau anda nak usus anda cantik dan baik, InsyaAllah Ustazah akan buat Google Meet tentang sesiapa yang nak belajar dan siapa yang dah ada dah ada semua tu bahan yang ada dan ada hadiah yang Ustazah bagi. Dan Ustazah akan buka lagi hadiah untuk di luar sana. Bila yang ni dah selesai masalah, hadiah sesiapa saja semua boleh dapat hadiah. Segi anda kira kekasih Allah Ta'ala, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustazah pun rasa macam Ustazah akan bagi sedikit hadiah pada kalian, kesabaran. Jadi lepas tu sabar. Ustazah beli kayu sugi, bukannya beli. Ustazah kayu sugi sepanjang Ustazah ni, Ustazah tak pernah kayu sugi, Ustazah tak beli. Ustazah tengok ada orang fakir miskin, dia bawa kayu sugi yang banyak. Dia selalu bawa kayu sugi. Jadi Ustazah selalu bukan membeli pada dia. Ustazah selalu beri kepada dia. Dan yang beri tu pun bukan duit. Ni kadang-kadang infak pada pesakit. Macam kalian beli ubatan sunnah, beli ubatan macam beli madu dan sebagainya. Kadang-kadang halal Ustazah, halal. Ustazah akan cari orang yang lebih layak menerima. Jadi orang yang lebih layak menerima orang-orang fakir miskin. Ustazah tak kira fakir miskin mu'alaf ke. Lepas tu Ustazah lebih kepada orang-orang tak kira walaupun dia bukan negara kita tapi mereka adalah orang Islam walaupun kadang-kadang tepi jalan tu walaupun dia bukan Muslim, ada kalanya kita kena bagi hak-hak orang tertentu sebab dia adalah makhluk Allah. Jadi dia nak tengok gambar dia, sebab saya kata handphone dah hilang semuanya. Gambar 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, semua memori hilang 100%. WhatsApp Ustazah pesakit yang dah baik hari tu hilang secara automatik. Semuanya hilang. Sebab tu Ustazah jadi macam tu yang Ustazah rasa
Dan insya-Allah nanti Ustazah akan buka, tapi Ustazah baca betul-betul kepada orang baru, baca betul-betul dan jangan terus makan. Jangan terus minum bila dah dapat. Sebab apa? Semua itu perlu kesabaran. Macam mana nak dapat nombor ID nanti? Nombor ID beri sedikit masa je. Mungkin dalam lepas 2 minggu baru kita buka untuk nombor ID semula. Tapi buat masa ni kami memang nak biar AJK yang permohonan lama tu diluluskan dulu, dilepaskan dahulu Ustazah punya laptop pernah. Ustazah punya laptop pernah orang pecah masuk. Semua tu pernah. Jadi Ustazah rasa orang yakin. Yang penting orang datangan kita dia yakin. Tak yakin sudah. Ustazah macam tu je. Sebab orang yang datangan Ustazah dulu-dulu pun bukan atas bukti apa-apa pun. Tapi Allah Ta'ala campak dalam hati dia bila kita mencerita tentang kebenaran Nabi. Kehebatan Nabi. Bayangkan pesakit dulu. Kan Ustazah pun dalam nak merawat cara sunnah. Bayangkan masa tu Ustazah pun sakit gigi muka Ustazah sengit macam mana. Ustazah habis diuji dengan tak boleh jalan dan sebagainya. Tapi mereka Ustazah tak tahu. Ini kerja Allah Ta'ala memberi keyakinan pada diri mereka. Kita tak perlu yang tu pun. Allah Ta'ala yang campak. Benda bukti Ustazah dah beritahu. Dah habis, dah hancur semua. Biarlah. Yang itu tak penting. Yang penting bukti itu adalah pada diri anda sendiri. Anda yakin atau tidak pada Quran dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang Ustazah nak, apa pun mereka lakukan, anda ada Allah, anda ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan kayu sugi. Ingat dengan Ustazah. Jangan pernah tinggalkan kayu sugi. Kayu sugi ikut sunnah cara Nabi Muhammad SAW. Cara gunanya. Jadi hadiah kayu sugi tu Ustazah tengah kumpul-kumpulkan ni. Kalau kat rumah Ustazah kumpulkan. Ustaz bayar ni, nanti Ustazah sedekah lagi, kumpulkan lagi. Jadi supaya Ustazah memberikan pada kenapa orang tu pun. Bayangkan akhir zaman. Di akhir zaman ni, ada ke orang nak nak bawa kayu sugi jalan-jalan minta orang ni, ada ke orang nak beli kayu sugi? Mesti tak ada kan. Jadi dia atas keyakinan dia dengan kayu sugi tu menyebabkan hati Ustazah Masya Allah masih ada orang yang yakin pada kayu sugi. Maknanya berkat kayu sugi dia tu kita boleh membeli dengan dia. Bukan membeli, kita memberi kepada dia dan dia hadiahkan balik kayu sugi. Mudahan anda pun nanti bila Ustazah bagi anda, saling-saling semua mendapat kebaikan. Kalau beli lain. Beli tak sama dengan kita memberi pada orang yang dia pula membawa dagang dia. Bukan dia niat jual. Dia pun macam orang biasa bawa tisu. Dia bawa kayu sugi. Pelik tak orang macam ni? Jadi tu orang pelik kan? Jadi macam tu lah. Jadi nasihat Ustazah, kurma ajwa nanti insya-Allah dalam masa terdekat ni akan ada. Ustazah mungkin tak dapat 7, kita dapat 3 atau 4, 5 jenis pun tak apalah. Tetapi inilah sesuatu kekuatan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita semua. Kenapa Ustazah nak sangat orang pada kayu sugi ni? Sebab Ustazah nak cerita terus terang Ustazah pernah diuji dengan sakit sihir. Daripada kecil sampai besar, keluarga Ustazah semuanya. Jadi di situlah Ustazah belajar sesuatu banyak perkara. Dan sampai ke tahap sihir ni, sampai ke tahap bayangkan Ustazah dulu umur 12 tahun kita dah boleh baca Quran. Dan dulu guru dulu mengajar Quran. Guru dulu mengajar Quran macam mana? Tak macam guru sekarang. Dulu guru dulu mengajar mengaji Quran. Kita dah baca ni, dia suruh mengeja dulu. Ba sin sukun kasra bismin alif lam lam syiddah kasra min lam ada fatala bismillah. Dia sampai dia boleh ajar kita mengeja. Dah kita boleh boleh mengeja, barulah dia suruh kita ni, lepas tu dia suruh kita dah boleh baca lancar, dia suruh kita hafal. Setiap ayat tu kita hafal. Itu guru dulu. Dia bawa rotan, siap dengan rotan. Jadi kita takutlah kalau guru yang mengajar macam ni, kita takut. Tapi setiap kali dia mengajar tu, kita akan mengeja lah. Jadi sampai tu Ustazah ingat, itulah ilmu yang berkat dia bagi. Tetapi bila kita kena sihir kepada orang yang kena sihir, ini atas pengalaman Ustazah. Ustazah umur 12 tahun, Ustazah dah boleh baca Quran, dah khatam.
Setiap tahun, setiap bulan Ustazah akan khatamkan Quran. Ustazah suka sangat baca Quran. Sampai ke satu tahap Allah Ta'ala buat pada Ustazah, Ustazah pergi pada guru-guru lain, pergi belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Bayangkan, kita dulu belajar di sekolah ada sains rumah tangga. Lepas tu Ustazah tingkatan 3, 1 sampai 3, sains rumah tangga. Lepas tu tingkatan 4, 5, Ustazah ada ambil perdagangan. 4, 5 Ustazah perdagangan. Jadi, masa Ustazah sekolah dulu, Ustazah bercampur pagi sekolah kerajaan, petang sekolah agama. Jadi bila Ustazah masa tu sekolah agama, masa tu Ustazah tingkatan 3. Bayangkan tingkatan 3 walaupun kita boleh mengaji tapi tak pandai jawi. Jadi Ustazah jadi malulah bila campur dengan budak-budak darjah 1, 2, aku mesti lawan dengan diorang. Mesti kita nak lawan. Kita mesti nak lawan kan. Jadi setiap tu, jadi Ustazah teringat kaedah mengaji guru Ustazah. Setiap kita nak ngaji tu, guru Ustazah ngaji macam tu dulu. Dia bukannya kita cakap ni. Dia ajar sin sukun kasrah bismin alif lam lam syiddah kasrah mil lam ada fatha la ha alif lam ra syiddah kasrah hir ra ha sukun fatha rah mim ada fatha ma nun alif lam ra syiddah kasrah nir ra fatha ra ha ya sukun kasrah hi mim kasrah mi. Jadi bunyi dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila macam tu, itulah kaedah yang diajar. Lepas tu setiap ejaan kul huwallahu ahad semua kena ngeja. Setiap ayat Quran tu semua kena mengeja. Sebelum alih ayat Quran yang lain. Sebelum alih. Kadang-kadang kita menangis, marah, kita dah baca, kita ni budak kan. Kita nak tak alih. Tak boleh alih. Jadi guru macam tu kita tak suka. Lepas tu kita pun pergilah guru yang pergi guru yang mudah baca ramai-ramai. Anak murid sukalah datang baca sekali imbas, besok tukar, lepas tu sekali imbas. Ramailah suka guru-guru yang macam tu. Ini cerita pengalaman Ustazah. Jadi guru ni anak murid ni cuma ditegur sekali 2 kali je. Ditegur sekali, bacaan kita sekali tu ditegur. Tu salah. Ni efa, ni idgham, ini. Dia cuma cakap macam tu je. Jadi bila Ustazah kata cara guru yang Ustazah lama ni, bila waktu Ustazah sakit kena sihir, masakan Ustazah lupa, mengaji Quran pun Ustazah lupa. Bayangkan. Mengaji Quran pun Ustazah lupa. Jadi mengaji Quran pun Ustazah tak ingat. Sihir ni. Masak nasi pun Ustazah boleh lupa. Sedangkan Ustazah dulu ambil sains rumah tangga. Dulu cakap dengan mak, masak apa pun. Semua Ustazah masak tahu je. Buat-buat ni masak. Tapi sampai satu masa, apa pun Ustazah tak boleh nak buat. Benda dunia, apa guru ngajar, semua Allah Ta'ala kosongkan. Bayangkan sihir ni. Jadi orang yang sakit sihir ni, jangan kata Ustazah tak faham. Bagaimana Ustazah sihir ni, mencari orang yang benar-benar yang boleh bantu Ustazah merawat sihir ni, untuk Ustazah mencari jalan ni, Allah temukan jodoh Ustazah dengan Ustaz. Bayangkan, Ustazah kahwin dengan Ustaz, Ustazah isteri nombor 2. Ustazah Ustaz ni yang kedua. Tapi yang pertama, bila kita sakit, ini lah, bila yang nombor 2 ni Ustaz ni lah, yang Allah Ta'ala temu, dia kuat jiwa dia. Orang kata tinggal lah, isteri ni macam-macam lah ini. Tapi Ustaz, itulah dia kesabaran seorang suami. Bukan cacalang sihir Ustazah kena sihir. Sampai ke satu tahap, Ustazah pisau tu, Ustazah tikam di tangan Ustaz. Sampai tangan. Kalau anda jumpa Ustaz, anda nampak kesan tikaman kasih sayang tu, Ustazah lah tu. Tikam Ustaz. Masa tu Ustazah sakit. Lepas tu, pernah sampai tahap, lepas tu bila orang cerita macam ni, Ustazah tahu sebab benda ni Ustazah pernah lalui. Sebab bila Ustazah lalui, lepas tu sampai ke tahap Ustazah pernah macam orang kata kita nak, macam orang kata nak terjun lah apa semua tu, tak payah cerita lah orang cerita apa ni semua Ustazah dah lalui. Sampai ke satu tahap Allah uji Ustazah kena kanser. Bila Ustazah kena kanser, bila Ustazah kena kanser, lepas tu buasi dah lah teruk, kanser lagi. Bayangkan tuan-puan masa tu Ustazah masa kahwin dengan Ustazah dah ada 2 orang anak. Jadi dalam keadaan macam tu,
Dah lah, Ustaz bila kahwin dengan Ustazah, Ustaz berhenti kerja sebagai penolong pengurus zakat Selangor. Ustaz nak kerja apa tak boleh. Dah jadi masjid pun, penyalas daerah masjid pun Ustaz tinggalkan. Semua Ustaz tinggalkan. Sebab apa? Nak jaga isterinya. Walaupun hidup susah, dia nak jaga isteri dia. Itulah. Sebab itulah Ustazah nak kepada dia. Jadi bila Ustazah beritahu pada Ustaz, di situlah Ustazah bila Ustazah sakit kena sihir, Ustazah tengok kepada hadis Rasulullah SAW. Setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Itu satu. Yang kedua yang Ustazah pegang pada wasiat Nabi lah. Peganglah kamu dua perkara, Al-Quran dan juga sunnahku. Tiba-tiba Ustazah bertanya pada Ustaz. Masa tu bayangkan dengan buasir, dengan sakit kita tu anda kalau cakap 5, 6, 7 tu sakit macam-macam. Ustazah ingat itulah masa Ustazah dulu. Itulah dulu Ustazah. Sebab tu bila ngasih lagi, memang Ustazah tak terfikir. Bayangkan tuan-puan setiap kali Ustazah nak, bayangkan 10 orang anak, setiap mengandung anak yang ketiga dah bersalin, racun semua sihir-sihir dia keluar. Satu persatu Allah Ta'ala keluarkan. Satu persatu. Sebab tu bukannya Ustazah ilmu berserta dengan amal. Ustazah bukan ilmu melalui buku. Sebab tu kalau Ustaz, dia melalui, Ustaz melalui itu. Ustazah memang Allah Ta'ala tutup. Sebab tu yang Ustazah boleh balik membaca Quran itu di tanah suci kota Mekah. Ustazah boleh membaca Quran, Ustazah boleh sebut, Ustazah menangis dengan Allah Ta'ala di tanah suci kota Mekah tu. Ustazah tak terfikir pun pada tahun itu Allah Ta'ala jemput Ustazah. Allah Ta'ala jemput Ustazah kat tanah suci kota Mekah tu. Ustazah memang, Ustaz asal nak pergi, tapi macam mana Allah Ta'ala beri, ada satu kekosongan. Fikirkan, menunaikan fardu haji, ada satu kota kosong. Bayangkan, dapat pasport tu, Ustazah dapat, patutnya petang, pagi tu dah dapat dah. Maknanya lagi sejam, 2 jam, terus dapat, terus pergi macam tu. Tanpa dirancang. Cuma sebelum Ustazah pergi, Ustazah dah mimpi labbaik Allahumma labbaik. Padahal masa tu Ustazah dah ada kelas dekat Wisma Sejarah, dekat penthouse, dan ada pusat rawatan dekat sana, dekat Wisma Sejarah. Ustazah pernah bercakap dalam pentas tu, sekiranya kalau Allah izinkan pada tahun ini dengan kehebatan kebenaran Allah Ustazah sampai ke tanah suci Mekah menunaikan haji, maka Ustazah akan sampai juga. Mulut Ustazah kat situ Allah Ta'ala sampaikan juga. Menangisnya Ustazah sampai tanah suci kota Mekah, Allah Ta'ala buka simpulan lidah Ustazah. Subhanallah. Maknanya Allah buka simpulan Ustazah, lidah Ustazah boleh membaca surah Juz Ammah. Menangis Ustazah. Allah Ta'ala buka simpulan tu balik. Maknanya Allah Ta'ala lupakan guru-guru yang Ustazah ngajar sekolah-sekolah, di mana guru-guru yang dulu-dulu mengajar Ustazah masa sekolah semua tu, Allah Ta'ala lupakan apa yang guru luar mengajar Ustazah. Jadi guru Ustazah ialah 1% ialah suami Ustazah sendiri. Waktu tak kata, bila orang tanya guru Ustazah siapa? Guru Ustazah ialah suami Ustazah. Dialah guru Ustazah. Dialah adalah yang banyak, kalau kata walaupun dia guru, tapi anak murid paling songeh. Sebab Ustazah masa sekolah, Ustazah akan bertanya. Ustazah akan tanya, kenapa kita kena macam ni? Kenapa kita macam ni? Ya Afifah, Ustazah kat sekolah memang dia akan rasa apa? Afifah, awak ni kan banyak bertanya lah. Dia akan tanya tu. Ustazah bertanya-tanya. Lepas tu Ustazah akan berdebat dengan kawan Ustazah bukan Islam, supaya Ustazah nak tahu tentang agama. Jadi bila tak boleh jawab dengan kawan kawan yang bukan Muslim tu, jadi Ustazah tanya Ustaz kat sekolah agama. Aku mesti pergi sekolah agama, tak sabar Ustazah nak tanya Ustaz. Bila Ustazah tanya Ustaz tak boleh jawab. Ustaz sekolah agama semua tak boleh jawab. Ya awak ni Afifah nanti jadi gila lah, terlalu banyak berfikir sangat. Sebab orang diorang bermain guna logik akal. Mereka cakap apalah Islam. Contohlah salah satu yang Ustazah masih ingat lagi kan. Dia kata dengan kita orang lagi senang. Kita orang sikit apa-apa, kenapa Islam sikit-sikit mau membazir air, sikit-sikit membazir air. Okey, saya cakap dengan dia, okey, you berak, you pakai lap macam tu tau. You pakai lap macam tu. Okey, sekarang I bagi you cake, you bagi you kari, you makan sekarang kari. You lap you punya kari sekarang apa macam ada bau, lepas tu ada tanda kari tu. Tapi Islam, kenapa tiap-tiap hari kena pergi ambil air sembayang, pergi ambil wuduk banyak-banyak kali, tiap kali mau bersihkan debu-debu semua cuci. Oh, baru dia fikir.
Jadi banyak benda-benda yang masa dulu tu Ustazah suka mencari. Ustazah dulu suka mencari. Jadi di situlah bila dengan ustaz pun, ustazah dengan ustaz bukannya apa, ustaz tu kira memang spesialis lah yang Allah Taala beri pada ustazah di sebalik ujian, ya. Ustazah akan bertanya dengan ustaz. Jangan anda ingat, ya, suami isteri, jangan ingat ustazah romantik and ini, tidak. Ustazah dengan ustaz macam biasa, tapi ustazah dengan ustaz dulu selalu macam bila ustazah sakit, dia menyedarkan diri ustazah, ya, maknanya kita merendah diri dan sebagainya. Bila ustaz sakit, Allah Ta'ala tunjuk siapa isteri dia di sebaliknya. Lepas tu ustazah nak ajak semua suri rumah di sana ni, ya, belajar perubatan sunnah. Di hospital anda tu ialah dapur anda tu. Tak mau kicap Maggi ke apa semua, tinggal. Cari produk orang Muslim punya. Kita sokong produk orang Muslim. Ya, okey, bila ustazah kena sihir, anda nak tahu masa ustazah baik. Okey, sampai syaitan ni dia uji ustazah, sampai Allah Ta'ala benda nak uji ustazah selain yang ustazah kata, yang ustazah dapat mimpi Rasulullah SAW, ya, yang ustazah lalui, yang ajar kaedah Ba'al Kausar, bagaimana sembuh penyakit sihir. Saya ingat dah habis, rupanya tak. Itu sunnah ni, bila ustazah rawat cara sunnah, asalnya nak rawat kanser ustazah, buasir ustazah, kulit ustazah teruk macam tua, ustazah tak boleh jalan. Saya cakap terus terang. Ya, pesakit lama ramai ada kat sini. Pesakit lama masih hidup lagi, pesakit lama ustazah. Jadi walaupun dah hilang semuanya, tapi mereka masih hidup, ya. Jadi bila ustazah nak ceritakan masa ustazah sakit tu, bayangkan tuan-puan, ya, kita ni anak ustazah ada sapu minyak El-Warid, ya, sapu minyak El-Warid tu, sapu. Ini bukan cerita bohong, ya. Ini ustazah lalui sendiri. Ni ustazah lalui, ustazah cerita. Lepas tu bila anda sakit tu ustazah bagi yang tu semua. Satu tu je ustazah bagi, yang lain kena rawat dengan ustazah, ya. Sebab bila dia sapu, anak ustazah sapu je macam ni, ya, dia akan keluar batu-batu jalan. Lepas tu dekat tempat kita perempuan tu, dia keluar rambut-rambut bear, rambut macam Barbie punya, patung Barbie. Keluar semua sihir-sihir. Ustazah tak boleh berdiri, pengampu sakit tak boleh jumpa pun sekejap aja masa tu. Tapi tetap rawatan, pesakit pun tahu. Katakan jumpa muka ustazah, tengok muka ustazah sekejap pun jadi. Dia orang macam tu je. Jadi bila tu dia keluar, dia ialah suami. Lepas tu ustazah akan ajar, sebab tu berubat cara sunnah. Ustazah akan ajar, okey, isteri rawat suami, nanti suami rawat isteri. Nanti, ya, bagaimana yang boleh merawat sihir anda ialah pasangan anda sendiri. Tak ada orang lain. Jangan gaduh suami isteri, jangan burukkan pasangan anda. Sekarang ni saling merawat. Ya, sebab ini benda ustazah dah lalui. Jadi dia keluarkan semua. Jadi anak ustazah yang nombor Kak Abibati nombor berapa, Nombor 8. Anak ustazah nombor 8. Bayangkan ustazah mengandung anak yang ke-8. Ustazah sakit sihir dia sampai ke satu peringkat pakai baju pun tak boleh, menjerit, panas macam orang gila. Bayangkan ustazah macam orang gila. Panas dia macam mana, ustazah terpaksa ni menjerit. Lepas tu mengandung anak dalam perut, panas. Ya, ustazah bersalin, ustazah tak keluar. Bila keluar bersalin tu, keluar yang pegang tu semua, ya Allah. Ya, diorang pegang tu macam dia kata macam pegang api. Ya, tapi sebelum anak ustazah tu meninggal, ya, ustazah dah tahu dah anak ni akan pergi. Macam mana ustazah tahu? Benda ni dia datang secara terang-terangan. Dia bukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Lepas tu bila dia pegang, dia cakap dengan ustazah sendiri, dia cakap, siapa Tuhan kamu? Ustazah sebut Allahu Ahad, Allahu Samad. Lepas tu ustazah pegang pada Allahu Ahad, Allahu Samad. Masa tu ustazah dah sakit teruk sangat, ya, dah keadaan mengandung, badan ustazah lemah sangat. Ustazah berpegang pada Allahu Ahad, Allahu Samad. Nyawa anakku di tangan Allah. Dia pegang macam ni, siapa Tuhan kamu? Ustazah sebut dalam hati. Sebab kita bila macam ni, benda ni lebih kepada hati. Ustazah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan ustazah dapat macam tu, ustazah lalui semuanya. Nanti ustazah belum cerita lagi anak Allah uji ustazah, anak ustazah tiba-tiba kena sihir dan sebagainya, ya. Jadi bila ustazah lalui benda ni, ya, lepas tu sunnah ni dia merawat keseluruhan. Lepas tu pesakit kalau ada sihir pun dia keluar semua dalam rumah dia ke, kalau ada benda orang buat yang bukan semua anda lalui sendiri. Bukan nanti anda yang cerita dengan ustazah. Sampailah satu ustazah pegang ni, ustazah cakap dengan ustaz, dia nak ambil Allah Ta'ala nak macam mana, biarlah.
Ustazah tetap beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi anak Ustazah yang last tu tak tempat. Lepas tu Ustazah bila ni Ustazah lalui bagaimana anak yang mati dalam kandungan, Ustazah boleh tahu macam mana. Lagi satu yang bila pula anak nombor 9. Bila anak nombor 9 pun macam tu, dia dah nak keluar. Lepas tu anak tu keluar sekejap, dalam keadaan panas melecur. Ustazah bayangkan Ustazah buat tadika masa tu, mak tak boleh nak beri tumpuan lebih. Ustazah tak boleh, macam separuh gila. Lepas tu Ustazah faham, orang kena sihir ni Ustazah faham. Ustaz dah bawa merata-rata, orang dah bawa merata-rata. Lah kali yang menyebut ni apabila kita balik pada sunnah. Kalau kita pergi sana, inilah cakap macam ni. Bayang, pergi orang sana kan, dia kata apa? Ini, saka ada ke? Saka saya tanya. Bayangkan, atau Ustazah tu, Haji Embun tu tanya, kalau arwah Harudin tu ada, saudara mara Harudin tu tanya, kampung dia di mana? Ayah Ustazah berkawan dengan Harudin, siapa guru dia? Guru dia Atuk Ustazah dulu. Atuk Ustazah bukan jenis pergi hospital, Atuk Ustazah. Salah satu guru ni adalah Atuk Ustazah sendiri. Haji Embun, tengok jalan pelih Haji Embun tu Atuk Ustazah. Lepas tu arwah nenek Ustazah pun, dia jenis jaga sugi dan solat. Tak pernah tinggal. Ustazah berzikir dan mula orang tu pakai kopiah, pakai sebalah. Kali dia buat perangai pelik. Ustazah kata Ustazah nak balik. Ustazah nak pergi ambil wuduk. Macam-macam perangai orang ni. Orang dia akan Ustazah kata Ustazah tak nak. Ustazah nak balik. Jadi Ustazah sembuh. Permulaan Ustazah ditemukan. Ustazah diajak uzlah. Ustazah beruzlah. Diasingkan daripada orang lain. Ustazah tak boleh bercakap dengan orang. Ustazah tak boleh apa. Dalam masa 1 minggu. Permulaan. Lepas tu Ustazah diberi kayu sugi. Jadi Ustazah diberi ialah kayu sugi. Jadi Ustazah diberi kayu sugi. Jadi masa Ustazah lalui ni, Ustazah nak cerita anda, orang yang kena sihir kayu sugi ni mahal ke murah? Tak payah nak jumpa bomoh pun, tak payah pun. Kayu sugi. Kayu sugi ni Ustazah nak bagi, tapi yang terbaik. Tapi apa berlaku? Sebab tu pertama Ustazah pegang kayu sugi tu, memang gatal mengenyam semacam. Yang kedua Ustazah bila sakit tu Ustazah pegang pada sunnah. Malam tu dia ni tiba-tiba datang burung helang, nak menyambar. Tiba-tiba Allah Ta'ala, dengan kayu Allah Ta'ala ni tu kata saya dah yakin kayu sugi ini senjata utama. Bukan guru Tuan Haji dia ialah arwah Atuk Ustazah Haji Embun. Dia ada kaitan, dia berguru dengan sebahagian ni ialah arwah Tok Ustazah. Haji Embun. Jadi di situlah bila kayu sugi ni Ustazah percaya lagi satu Quran. Ustazah dulu kan Ustazah kata Ustazah mengaji Quran. Diajar guru dulu mengajar Ustazah, baca dulu, diajar mengeja. Lepas tu kita dah boleh disuruhnya hafal, mengeja, berdongak. Jangan tengok, hafal. Bayangkan kata kalimah bismillah tu. Lepas tu kena tulis setiap ayat Quran tu. Lepas tu kita mengeja baca, baru boleh alih, dah hafal tu. Dalam keadaan mengeja. Bukannya budak sekarang hafal Quran. Hafal Quran baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita bukan baca macam tu. Dia ajar kita mengeja satu-satu tu. Guru tu dulu. Sampai berkat ilmu dia. Sebab tu saya dah cari apa rahsia alif lam mim yang boleh menjawab ustaz. Rupanya dah bahasa Arab. Lepas tu saya dah cari tu. Saya pegang tangan ni betul-betul. Bagaimana kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Satu saya dah percaya pada kayu sugi ni. Lagi satu Quran. Anda Quran jangan suci dalam debu. Quran tu memang dah suci. Anda letak dalam mana? Quran tu kayu sugi tu kita letak kat mana? Quran tu pergi letak atas, memang letak atas para. Tapi kita biarkan dia berdebu. Jadi rugilah kita. Jadi saya dulu sebelum tidur, saya selalu buka Quran, baca walaupun ayat pendek, walaupun sedikit. Sebab tu cara guru Ustazah mengajar tu macam tu. Jadi bila Ustazah baring, Ustazah kena gangguan, apa amalan kita itu adalah kekuatan untuk diri kita sebenarnya. Orang yang diuji dengan sihir, anda adalah orang istimewa. Anda bila diuji dengan ujian sihir, anda adalah Allah Ta'ala bukan nak beri anda ilmu zahir. Anda diberi ilmu mendekatkan diri anda dengan Allah Ta'ala. Kenapa syaitan nak buat fitnah kepada diri anda? Sebab tu Ustazah kata, pertama, anda nak, kalau orang yang kena sihir, dengan kata Ustazah, orang yang macam dia dengar bisikan-bisikan dan sebagainya, pertama sekali, jangan suka masuk bilik air berlama-lamaan. Jangan borak dalam bilik air. Jangan kita bercakap dalam bilik air. Bilik air masuk, keluar cepat. Masuk dengan beradab, cara sunnah Nabi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca ghufranaka.
Jadi sebab apa? Bila anda ingat Ustazah anda nak tahu. Masa Ustazah kita ni kadang-kadang konon-konon jangan terperdaya dengan mainan jin. Mainan jin dia akan datang melalui mimpi. Konon-kononnya dia menunjukkan kita dapat ini, dapat itu. Jangan terima. Dengar nasihat Ustazah. Jangan terima apapun. Sekalipun dia kata, Ustazah kalau dapat setiap ayat Quran, Ustazah tengah mimpi-mimpi, Ustazah gerak Ustaz cepat. Ustazah gerak Ustaz akan baca ayat tu. Ustazah tanya Ustaz, ini ayat apa? Ustazah akan tanya Ustaz, ini ayat apa? Kadang-kadang Ustazah baca ayat tu sampai Ustazah tersebut-sebut, benda ni nak bentuk roh. Allah nak hidupkan roh kita. Kalau ayat Quran tu Ustazah dapat sesuatu tu, Allah Ta'ala beri kepada Ustazah, Ustazah akan tanya pada Ustaz. Jangan anda ambil sesuatu daripada jin akan mainkan anda. Anda ni yang diuji dengan sihir, anda orang yang terbaik. Allah nak beri ilmu tapi nak dihalang, nak dipintas oleh nak dipintas dihalang oleh sebab tu orang sakit sihir kali dia mendiam diri. Dia tak ada dah kali dia diam dan dia merana sebab bila makin parah bila dia tak jumpa jalan. Dia tu Ustazah nak ajak, sebab ini benda ni Ustazah lalui. Sebab tu Ustazah asalnya Ustazah rawat sunnah ni untuk jawab zahir Ustazah. Penyakit zahir saja. Tetapi Allah Ta'ala sembuhkan dengan semua. Dengan berkat cara sunnah Nabi. Dengan bila kita berubat cara sunnah, makan minyak zaitun betul sodak yang betul, dia merawat semua sihir-sihir kita. Jadi bila kita dapat sesuatu, contohlah orang kata, orang pernah bagi Ustazah, konon-konon ini apa ni, Sunan Kalijaga lah, ini itulah, dapat tasbih lah, dapat inilah, dapat pen, pen tu boleh buka, tahu tak? Pen ni bila buka dia boleh wangi lah, pen tu pula dia berkerja tu boleh telefon, boleh apa, tahu tak? Ustazah tinggalkan. Ustazah kata aku takkan solat kerana pen ni. Jaga-jaga. Kalau kadang-kadang dia kata, kau kena, makna dia bagi kita, tapi dengan syarat, kita solat 10,000. 10,000 kita solat kerana Allah atau 10,000 kerana benda tu. Kita tak boleh. Jatuh kita kena ikhlas. Jangan. Dia akan berperwatakan asalnya nampak macam betul. Suruh solat 10, zikir 10,000, suruh ini, suruh itu. Dia bagi kita ni, bagi tu. Konon-konon ini pedinding kita. Na'udzubillah min dzalik. Jauhkanlah. Anda cukup mengatakan yang menyembuhkan aku, Allah dengan Rasul. Allah yang menyembuhkan aku dan sunnah Nabi SAW adalah penyelamatku. Sebab tu jangan pegang yang lain. Orang bagi kita mimpi dan tanya, mimpi tu untuk apa? Ustazah kalau mimpi Allah bagi tu, macam Ustazah kata, ada ayat, Allah Ta'ala sampaikan peringatan. Allah Ta'ala beri kepada kita peringatan. Tidakkah kamu perhatikan fabi ayyi allahi rabbikuma tukadziban. Apa kat surah tidakkah kamu memerhatikan, kadang-kadang Ustazah nak tahu apa dalam kandungan ayat yang kadang-kadang bila mimpi kita tersebut ayat tu. Jadi kena berhati-hati. Jangan syaitan merupai sesuatu, konon-konon nenek kita lah, mak kita lah, apa tu semua tipu je. Nenek kita dah lama tak ada, dia dah selesai. Yang penting kita tahu nenek kita orang yang menjaga solat, orang yang jenis jaga sugi dan dia takkan ni. Arwah tok kita pun jenis orang sampai dia adalah ni, kita dah tahu dia bukan jenis macam tu. Kalau kata moyang kita tak tahulah macam mana. Jadi ini semua kerja-kerja syaitan untuk menyesatkan. Orang yang Allah Ta'ala beri ilmu ni, orang yang kena sihir ini adalah orang yang biasanya orang yang jujur. Dia orang yang jujur dan dia adalah orang yang terbaik. Jadi sebab itu dia terbaik daripada pandangan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang ahli dunia dia kata, kita pun orang, kadang-kadang kita pernah dengar lah orang cakap kan, ni mestilah lain Allah Ta'ala kan. Ni mesti orang yang, mesti orang yang, kalau orang kena sihir ni mesti orang cakap, ini orang yang lalai ni, tak ingat Allah Ta'ala. Tak. Makin kita ingat Allah Ta'ala, makin nak pada Allah Ta'ala, makin kuat ujian kita. Habis Nabi tak diuji. Nabi pun disihirkan. Nabi Rasulullah SAW pun disihir. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan surah Fakul tu. Cerita bagaimana Nabi disihirkan. Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Betul-betul surah Ar-Rahman. Sebab tu Ustazah nak beritahu, Ustazah nak kongsikan pada di sana. Supaya sihir tu adalah satu rahmat kepada anda semua. Kalau kita dapat atasi sihir itu, kita akan menjadi orang yang makin dekat dengan Allah. Bukan makin jauh.
Kita akan memperbetulkan setiap langkah kita, makan, minum kita akan ikut sunnah Nabi. Sebab orang sihir, dia tak boleh makan sebarangan. Orang sihir, dia tak boleh lalai walaupun sedikit. Orang yang kena sihir. Cuba kalau tak ada kena sihir, dalam rumah kita tak ada kena sihir, tak ada masuk jin, setan, tak ada dalam rumah kita. Ada kita dah buka ayat Quran, buka lagu ada. Lagi kita tengok hiburan lagi ada. Lagi kita tengok anugerah lagu lagi ada. Tapi apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, ahli keluarga kita kena sihir dan sebagai apa? Quran lah sentiasa ada dalam rumah kita. Jadi itu dia. Jadi orang yang kena sihir ini, kena kuat. Anda kena menjadi orang yang balik-balik pada sunnah Nabi SAW. Bermula dengan kayu sugi anda, masuk bilik air, makan anda, makan masak sendiri, baca bismillah dan selawat. Anda sendiri sihatkan. Dan anda berpuasa. Berpuasa dan jaga solat anda. Bila wuduk jangan putus. Anda jangan putus wuduk. Cuba buat dalam masa 2-3 hari seminggu. Cuba zikir setiap kali lepas solat. Amalan solat yang disusun orang tua-tua dahulu tu cukup cantik. Amalan solat yang disusun oleh orang tua-tua dulu. Tapi janganlah baca laju. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam-macam tu. Bersungguh-sungguh dalam amal kita. Orang sakit dia berlawan. Contohlah yang kita boleh nampak. Orang yang ni, bila syaitan nak bagi kita putus asa. Orang yang betul dalam amalan dia, niat dia betul. Orang yang betul nak ibadah kepada Allah ni. Dia ambil uduk je asyik kentut. Nak ambil uduk je kentut. Nak ambil uduk je kaki panas. Nak ambil uduk je ada je. Yang tak kena. Jadi sebenarnya anda adalah orang yang, mana bila anda ambil uduk, kaki anda panas, makna wuduk anda salah. Wuduk anda ada kesilapan. Anda ambil wuduk. Ya, itu zahir. Tapi kenapa anda tak letakkan diri jantung hati anda ni? Gunakan sebagai diri anda dengan akhirat. Bila anda ambil wuduk dengan mengingat macam kita, ya Allah, ya Tuhan, kalau mana kita basuh kaki ikut syarat. Tapi kali ini kita basuh kaki, ya Allah, tetapkanlah kakiku melalui titian siratal mustaqim. Secara automatik, solat kita akan jadi betul. Jadi sebab tu saya kata syaitan dia cuba halang untuk kita. Orang yang hati dia betul, dia akan halang. Sebab tu dia bagi supaya kita putus asa. Dia bagi kita putus asa. Adalah malam aku nak semayang. Semayang je kentut. Mayang je kentut. Mayang je kentut. Yang kita pula, alah ni kentut depan ni nak buat macam mana ni pula kentut depan ni. Kan? Sah tak sah? Sah tak sah? Jadi apa pun kita semayang, jangan putus asa, kita teruskan. Sebab bila kita ambil 2-3 kali wuduk, makna wuduk kita tu kena kemaskan. Mungkin bukan wuduk kita. Kerana apa? Istinja. Bersihkan dulu. Saja kadang-kadang pergi pasar raya, pelik bila orang kadang-kadang dia tak basuh dulu. Kita kena basuh, kita cuci dulu. Kalau perempuan masukkan jari, bersihkan dulu. Bersihkan dalaman kita tu dulu. Baru kita ambil wuduk dengan sempurna. Bila kita dah ambil wuduk dengan sempurna, kita solat. Sebab tu orang yang didatangi sihir, anda adalah kekasih Allah. Hanya orang yang, kata orang yang boleh memahami, boleh mendapat, orang yang boleh dapat ilmu perubatan cara sunnah ni, orang yang dah lalui sakit sihir. Orang lalu sihir, dia akan faham apa yang Ustazah cakap. Dia akan boleh menjadi perawat, bukan masalah merawat zahir saja. Dia akan merawat zahir dan batin. Dia rawat dua-dua sekali. Dia tahu mana, dia kenal. Ini mainan syaitan. Lepas tu anda kena kenal musuh kalian. Musuh kalian ialah syaitan. Syaitan akan musuh dengan anda, akan menghalangi anda. Tetapi syaitan akan kalah apabila anda kembali dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun sugi. Sugi mahal ke, perlu bayar ke? Ustazah bagi percuma, tak perlu kena bayar. Sebab apa? Supaya anda, keluarga anda di dalam rumah. Yang kedua ialah khal. Khal, saya nak cerita. Tapi hall nanti bila itulah kalau tak kelas. Kalau kita ada kelas, Tata akan ajar. Hall bukan macam tu. Rumah anda ada letak hall aja pun. Musuh syaitan tu tak boleh ada dalam rumah dalam hall. Kalau hall tu anda buat cuci rumah. Cuci campur dengan air, anda cuci. Jangan pakai cuci moden ni. Kita tak tahu ada alkohol ke, ada apa ke. Syaitan tak suka. Dan di rumah anda beli rotan. Bukan nak rotan anak. Kita takutkan syaitan. Nanti beli rotan tu. Ustazah pernah mengajar budak. Ustazah buat rotan macam ni je.
Ustazah pernah buat sekali, Ustazah buat macam ni je. Ustazah suruh ulangi, tak kata. Okey, 1, 2, alif. Ulangi, alif. Teruskan ba, ulangi ba. Teruskan ta, ulangi ta. Teruskan sa, ulangi sa. Teruskan jim. Ustazah mengajar macam tu je. Ustazah pakai rotan gunakan macam ni je. Terus budak tu muntah darah 1 baldi keluar. Lepas tu mata budak tu pandang ke atas. Rotan budak tu anak-anak kita panggil pelik-pelik. Bukan kita pukul, jangan pukul dia macam tu. Tak perlu pun. Bukan anda pukul anak anda, tapi pukullah. Pukullah syaitan yang ada dalam syaitan tu. Syaitan takut dengan rotan. Percaya cakap ustazah. Dalam rumah ni letak. Ustazah kata benda ni pengalaman. Ustazah cerita ni benda pengalaman. Kalau orang nak bertikaikan terpulang, buatlah. Kalau anda percaya, anda buat. Jadi bila kita ngajar anak kita, alif, dia macam ustazah akan ajar kan. Jadi bila kita ustazah buat ni, anak akan muntah 1 baldi dan kalau mata dia pandang kata jangan panik. Sebab tu kalau rumah anda ada al-warid, gunakan sapu. Sebab itu pesakit ustazah tengok ni, biarkan ustazah muntah 1 baldi. Kalau ada budak mahat ustazah kat situ, dia tahulah cerita. Budak mahat dia tahulah. Lepas tu ustazah dulu, ustazah bukan pukul budak. Ustazah pukul apa yang ada pada budak tu. Ustazah bukan pukul budak. Kalau anda nak tahu, anda berbuat dengan ustazah. Kalau dulu, ustazah letak. Lagi satu, kalau anda amalkan kayu sugi, anda amal kayu sugi, ustazah akan ajar cara untuk gunakan pada anak anda ketika tidur. Tak susah pun. Hikmah kayu sugi ni. Kayu sugi ni bukan merawat hanya sekadar penyakit zahir. Zahir pun dia merawat benda dalaman. Kita tak tahu. Enzim di dalam gigi ni, urat-urat gigi kita ni, enzim dalam ni semua ni, saraf-saraf ni, orang tak percaya biar. Kita kembali pada Quran dengan sunnah, kita percaya pada benda ni. Ini ada rahsianya. Lepas tu cara ni, ustazah akan ajar bagaimana untuk merawat. Kita tak payah buat apa-apa pun. Pada anak-anak kita sebelum tidur, kita letak pun, atau suruh anak kita pegang, ataupun kita letak. Kalau kita nak merawat orang, kita letak je. Kita letak je, badan dia akan naik. Kalau badan orang kita letak macam ni kan. Kita letak macam ni. Macam ni. Dia macam. Dia kalau badan anak kita naik macam tu, tak payah tekan pun. Banyak kayu sugi ni banyak. Tapi kena amal. Kalau anda tak amal kayu sugi tak boleh. Tapi jangan kayu sugi buat black magic. Konon-konon ada orang buat macam ni. Memanglah sakit. Ini silap mata. Kalau macam ni, letak pen macam ni, lukalah dekat sini. Jangan kita buat silap magic macam tu. Tak boleh buat silap magic macam tu ya. Jadi tak perlu. Jadi al-warid ni minyak siapa yang ada kucing, siapa yang ada binatang, janganlah bawa ke klinik binatang. Kalau boleh bawa lah, berubat, bagi dia apa yang ubat sunnah tu, you all bagilah pada kucing dengan makan tu. Apa pun, Tata pernah kucing Tata tak boleh nak nafas, Tata bagi yang tu je. Bagi madu secalik Tata bagi macam tu. Tata rawat dengan cara sunnah. Jadi apa-apa pun macam tu. Kalau orang bela ayam kampung, orang bela ayam, air dia tu letaklah setitik je, tak perlu buat banyak. Jadi dia minum air yang kayu sugi ustazah tak nak jual, ustazah nak hadiahkan untuk anda. Tapi nanti apa-apa ustazah maklumkan dalam Telegram anda, insya-Allah. Bila dah semuanya ada, nanti semua orang tuntut. Jadi itulah, nanti ustazah akan ajar, ustazah akan bagi kayu sugi, kurma ajwa, bagaimana untuk merawat sihir anda. Jadi tak payah beli mahal. Kurma ajwa tu pun anda ambil dulu. Kenapa? Ustazah khaskan untuk sihir tu yang RM39.80. Kalau kat luar dia akan jual mahal. Ustazah tak nak. Ustazah nak anda sihat. Untuk anda beribadah kepada Allah. Untuk anda mendekati di hubungan anda dengan Allah. Supaya anda kembali dengan Allah Ta'ala. Ustazah ambil pun. Tengok Ustazah tulis tahu. Ustazah cakap tu serang ni Ustazah buat semalam. Ustazah kira lah dengan bekas, dengan apa pun. Persatuan yang air tu pun, yang kurma tu pun persatuan cuma dapat untung dalam RM35 aja. Bayangkan yang 3 tu dapat RM35. Tapi alhamdulillah daripada tak ada langsung kan. Jadi macam tu, kita tak nak macam kurma ajwa rotab tu susah nak dapat. Jadi siapa yang nak, ustazah akan beritahu. Jadi kumpullah dulu, kumpul ramai-ramai dalam Telegram. Sunnah tidak pernah berbohong. InsyaAllah ustazah akan beri yang terbaik, bantu anda
kita betulkan diri kita dengan cara perubatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya keluarga anda kena sakit sihir, ada gangguan mental dan sebagainya, jangan dibuang mereka. Ya, anda kena bersama mereka kerana mereka adalah beri rahmat dalam keluarga anda. Ya, cara tak langsung anda dalam satu keluarga kita ni lalai, Allah bagi asbab keluarga kita ni sakit. Ya, bila keluarga kita sakit, secara automatik Allah Ta'ala beri rahmat kepada ahli keluarga kita semua. Jadi semua ahli keluarga, daripada anda tercari sana, tercari sini, dah lah PKP, ustaz tak boleh nak datang. Ya, lepas tu dah ustaz ni dah baca elok-elok, ustaz tu dah ruqyah, datang balik. Bukan salah ustaz tu kadang-kadang ruqyahnya, salahnya kita ni tak mau amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tak nak balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita kurma rutab ajwa tau, bukan rutab daripada Iran. Kurma rutab ajwa ni saja dalam satu bekas, ambil bekas tu je wadah. Satu bekas tu kat Umi jap. Tapi penuh dalam ni. Kurma rutab ajwa dalam ni, satu dalam RM59.90. Jadi khas saja. Tapi tak banyak benda ni tak banyak. Dia cuma ada dalam, Tata dapat dalam lebih kurang mungkin dalam 70 aja. Mungkin Tata dapat macam tu. Sebab Ustazah suruh dia cari. Semalam Tata pergi tak ada. Sebab Ustazah terpaksa cari yang lain. Jadi itulah dia. Ya. Jadi kurma yang lain, ya abad 3 tu wadah. Yang 3 tu. Yang ini tak dah bungkus tau. Yang paket yang dah bagi lama tu dah bungkus. Tunggu post saja. Ni 1, 2, 3 ni ada 3 grade kurma ajwa dan ada 1 kurma yang lain. Mana ni untuk darah tinggi dengan kencing manis. Jadi kurma ni jangan terus makan macam kacang. Ya, sebab bila grade rawatan, biarlah kita makan ikut keperluan dalam diri. Jadi sebab tu tak perlu banyak makan ikut emosi. Kalau yang macam ni, dulu orang yang dulu tawaran dia 3 ni dapatlah harga RM89.90. Tapi sekarang dah tak dapat. Sekarang ni Ustazah dapat, bagilah persatuan untung sikit. Bagi Ustazah untung sikit je. Maknanya untung sikit tu bagilah kita kira bagilah 100. 3 ni 100. Tapi yang ini lain kurma rutab ni lain. Kurma rutab RM59. Kurma rutab ajwa. RM59.90. Yang ini kena asing. Sebab apa? Ini mesti masuk dalam peti ais. Bila masuk dapat dia terus masuk dalam peti ais. Ini kena selamat peti ais. Yang ini tak perlu masuk peti ais. Okey? Sebab kurma ni banyak grade. Itu yang anda kena tahu. Ya. Nanti apa-apa saya akan maklumkan dalam grup. Ya. Saya akan maklumkan dalam grup. Anda cuma bagi senar nama. Saya akan bagi package. Saya bagi package. Pada orang baru, dia ada package. Sebab bila kita ambil package, dia lagi murah. Bukan makin mahal. Ya. Sebab kita nak tolong semua orang balik pada perubatan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Macam mana nak makan set kurma tu? Nanti saya akan ajar. Saya akan ada kita ni nanti siapa yang membeli, dia ada saya akan masuk satu WhatsApp group. Bila dalam WhatsApp group, nanti saya akan ajar semua tu nanti. Ya, kat sini pun saya akan ajar. Tapi yalah, kalau kita tak pegang benda tu, kita tak tahu. Kita tak tengok. You all tak boleh komen. You all boleh macam, oh yang ni saya rasa ni saya pegang. Kita ni betul. Kalau kelas tak ada PKP senang. Kalau tak ada PKP, Ustazah bagi macam tu je. Masing-masing ambil seorang 3, ambil lain-lain. Pegang masing-masing. Okay, kita ada 7 grade kurma ajwa. Jadi 7 grade ni, ini macam ni. Ini macam dah pasal PKP. Kena ada kat dalam rumah. Kelas saya tak tengok. Okay, awak makan banyak mana? Awak makan banyak mana? Ini makan jenis apa? Yang ni minum air nabis dulu. Yang ni nanti minum macam ni cara makan dulu. Dia tak boleh minum air nabis. Semua tu akan diajar. Dengan cara perubatan sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita sabar-sabar. Ya, apa pun saya nak beritahu. Orang yang kena sihir, ya, yakin saya kata bila anda kena sihir, ya, anda adalah orang istimewa. Dan anda hanya tingkatkan keyakinan anda, keimanan anda dengan Allah dan Rasul. Sebab kalau anda pergi ruqyah 10 ustaz pun, kalau anda tak kembali pada cara sunnah, kita semua akan disesatkan. Ya, jangan keimanan kita. Sayang Allah nak beri kita sesuatu dalam diri kita. Orang yang sakit sihir, ya. Ya, orang yang masalah mental, ya, anda ada tekanan, ada masalah, semuanya nak dirawat adalah dengan balik pada Allah dan juga Rasul. Benda ni tak boleh dirawat secara moden dan sebagainya. Jadi benda ni anda kena balik juga pada sunnah. Jaga pemakanan anda, masuk tandas anda, duduk cara sunnah Nabi. Sempitkan perjalanan syaitan dalam tubuh badan anda. Zikir setiap kali lepas solat, zikir biasa. Zikir yang seperti orang tua-tua dahulu.
Zikir mereka ada Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu minta ya Allah tahu aku baca ada ayat kursi, ada zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada zikir la ilaha illallah. Semua tu orang tua kita dah susun cantik dah. Jadi balik-balik. Anda dah PKP ni lagi baguslah. PKP ni anda boleh ibadah dengan tenang. Jangan tak tahu nak buat apa. Anda boleh memperbaiki diri anda oleh anda sapu minyak saraf kerap, Anda boleh makan L-warid tu untuk stabilkan, dan kalau ada racun keluar, tolong faham anda kena berubat cara serius. Jadi tolong sabar Ustazah. Itulah Ustazah tengah bengang ni pasal WhatsApp Ustazah habis menghilang. Dah tambah kerja lain, baru nak selesai satu kerja dah hilang. Ustazah bukti-bukti Ustazah yang dulu semua hilang. Gambar Ustazah 6 tahun, gambar-gambar pesakit semua hilang. Melalui teknologi boleh hilang serta-merta je. Selama yang Ustazah tunjuk dengan you all, orang ni baik, cara sunnah, bagaimana proses keluarnya, semuanya Ustazah dah pernah tunjuk, tapi tak apalah, nak buat macam mana, yang lain pun Ustazah punya pun dah tak ada dah. Jadi ada apa-apa nak tanya, Ustazah macam mana nak minyak warid tu, sabar. Nanti Ustazah beritahu dalam Telegram group. Ustazah akan beritahu dalam Telegram group. Sabar. Ustazah nak suruh you all masuk dulu. Masuk dulu. Nanti sabar. Nanti Ustazah akan tunjuk ajar. Ustazah akan beri tunjuk ajar. Tapi janji dengan Ustazah, bila dah mula buat masa ni, kalau anda belum mula, anda beli dulu minyak zaitun betul sodak luar, madu dekat luar, tak apa, anda beli dulu. Tak jadi salah. Daripada anda makan yang lebih baik anda ambil yang ada suara. Tapi jauh daripada Iran. Iran no way. Orang Arab pun dah tahu panggil Ustazah. Kalau pada Iran, ini kismis baik daripada Iran. Jangan sebut, Ustazah kata. Minta maaf Ustazah, bukan ni. Tepat kita tahu benda ni mempengaruhi jiwa kita. Sebab benda makan, kalau orang tu orang yang pemarah, isteri masak, kalau kita lah seorang isteri masak, kita dalam keadaan marah, secara otomatik anak dan suami kita pun akan jadi orang yang panas pada kita. Suami dan anak akan panas dengan kita. Bila kita masak tak ikhlas. Ini kan pula benda-benda keluaran daripada tu. Anda nak beli emas daripada China. Pekerja-pekerja dia makan babi, makan benda, makan kelawar, makan benda pelik-pelik, makan katak dan sebagainya. And then dia buat emas tu macam tu. Macam tu. Mana cuba bau dia busuk hapak. Daripada made in China ni. Jadi anda kena berhati-hati ya. Sebab Iran ni Iran, Lubnan banyakkan daripada Syiah. Ustazah tak berapa sangat Jadi Ustazah minta maaf lah. Ustazah tak berapa. Ustazah minta maaf. Bukan Ustazah ni Ustazah bagi Ustazah, kalau nak sembuh Ustazah dah bagi clue macam tu, faham je lah. Sebab bumi tu penting macam kita lah. Orang yang merawat ni, orang tu penting. Tukang masak tu penting. Kata kadang-kadang tukang masak resepinya sama. Resepi sama, rencahnya sama. Tetapi kenapa orang tu masak, mak kita masak lain, menantu masak lain. Jadi kena faham sebab benda-benda bila seorang tu jiwa kasar, dia akan orang yang makan tu akan jadi kasar. Jadi bukan masalah Cina ke, bukan masalah India ke, walaupun dia kata dia seorang Islam, tapi dia memusuhi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baik kita tinggalkan Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Perjuangan mereka ini tidak minta malah apa yang mereka ada, mereka korbankan bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka bersusah payah, mereka berlabar tanpa perlu dibalas walau sedikit pun. Mereka orang yang ikhlas kepada menyampaikan. Kalau tidak, agama ni tak sampai pada kita sehingga sekarang. Inilah sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kena ambil tahu. Jadi insya-Allah nanti apa-apa ada Ustazah. Cuba tengok dalam Facebook Ustazah. Dekat bahagian bawah tu nanti secara tak langsung dekat tu Ustazah kata join WhatsApp Telegram group. WhatsApp dah tak ada You all telefon WhatsApp, jawab kat situ. Tak ada siapa nak jawab pun WhatsApp tu. Dah tak ada dah WhatsApp Ustazah. Ustazah dah mengajuk, tak nak pakai WhatsApp dah. Mengajuk dah Ustazah. Semua dah hilang dah. Ustazah harap pesakit Ustazah dia kena telefon balik Ustazah. Mudah-mudahan dia ada gambar simpanan-simpanan dia yang lain, dia bagi balik pada Ustazah. Itu je Ustazah harapkan. InsyaAllah nanti Allah beri kita semua kebaikan. Jadi anda sabarlah Ustazah tahu anda semua ni Allah Ta'ala akan bantu anda.
Allah akan tolong anda semua. Allah akan bantu. Jadi anda sedikit kesabaran. Penyakit dunia boleh boleh sembuh, ya. Penyakit zahir mudah dirawat kecuali mati. Jadi anda kalau anda nak berubat cara yang lain, anda cuba dulu, ya. Sebab sunnah bukan black magic. Tu yang Ustazah nak beritahu. Sunnah bukan macam tu. Ni macam anda makan madu lain sebelum ni anda makan dulu, tapi daripada makan yang lain makan minyak zaitun, madu dan yang apa yang ada, ya. Tapi cuma berhati-hatilah, saya kata kadang-kadang nama Arab tetapi dalam tu Cina yang bawa, ya. Dia nama Cina. Jadi berhati-hatilah Ustazah. InsyaAllah, ya. Saja pun nanti Ustazah tak nak pening-pening. Bip lah apa Ustazah pening. Jadi Ustazah nak tengok satu je. Ustazah nak tengok satu Telegram je Ustazah nak tengok dulu. Ya, nanti biar Ustazah otak Ustazah dah fresh. Ustazah dah tak buka banyak kanan kiri lagi dah. Baru Ustazah boleh buka satu lagi ialah Bip, ya, insyaAllah. Buat masa ni anda apa-apa hantar kepada Ustazah semua je hantar melalui Telegram. Dan tolong sabar, ya. Masuk je dalam WhatsApp. Orang baru masuk dalam Telegram group aja, Jadi senang. Ustazah tak suka Ustazah buang masa dengan internet benda-benda ni dah. Ustazah tak suka dengan laptop, tak pandai laptop ajar 100 kali pun pasal Ustazah tak suka dengan teknologi lah ni. Ya, Ustazah memang tak suka. Jadi mudah-mudahan, ya, anda amalkan, ya, perubatan cara sunnah, iaitu perubatan cara sunnah ni dia. Duduk makan bilik air tanda. Jadi orang kena sakit sihir, cari ni. Kalau tak ada, sabar-sabar Ustazah akan usahakan, ya. Kita guna dengan cara ilmu macam mana? 3 jari. Video Ustazah semua dah kena padam. Video Ustazah semua dah kena padam. Ustazah ajar jangan lebih sejengkal. Ada orang macam ni sejengkal. Sama je kan, ada orang lebih sejengkal ni. Jangan lebih sejengkal. Jangan bawa masuk bilik air. 3 jari kita sini. 3. Sugi. 1, 2. Ini tak apa, ya. Ustazah nak tunjuk, 1, 2, 3. 1, 2. Sini. Oh, kita sini. Macam tu. Lepas tu bila kita guna kayu sugi, apa-apa, tanya Ustaz, ada tindak balas dia, mata akan pedih. Kalau mata pedih, pertama dia keluar racun kimia ataupun racun sihir atau racun penyakit ain. Kalau orang ada penyakit ain, anda akan rasa mata kita macam, bila lepas kena guna kayu sugi, kita mata pedih. Tapi kalau orang kimia, kalau ada kimia dalam mata kita, ada racun steroid, dia ada macam ni, ada benda dekat ni, dia dekat sini, kita punya ni, dia ada macam orang kata ada benda ni, apa nama ni? Dekat sini ni ada apa? Ni apa ni, ada benda. Kalau orang lain lah, Ustazah tak ada. Kalau ada benda-benda ni, yang kata nampak orang kecemah ni dah tinggi. Jadi macam ni. Jadi puan, kalau suami puan kena sihir, buat apa yang Ustazah ajar dulu. Cuba dulu. Lepas tu jangan ni, jangan lebih sejengkal, jangan bawa masuk bilik air. Rendam dengan air ros. Air ros ada 2. Satu air ros ni, satu ada pati ros dia. Ya. Kalau Ustazah dapat, kita cari insyaAllah. Ustazah cuma tak mau bercakap dulu. Eye bags tinggalkan. Eye bags tolong tinggalkan. Eye bags dan bila cool fever tinggal. Bahaya pada saraf anak anda. Semua benda-benda mentol. Itu bukan lemak pun. Kalau yang macam itu bukan lemak. Sebenarnya, bila kita macam tu, racun tersimpan dalam mata kita. Sebab tu mata kita kabur. Sebab tu bila pesakit berubat dengan Ustazah, Ustazah nak rawat penyakit jantung, mata dan sebagainya. Ustazah masukkan pati amal, pati asfal dalam mata, dia akan merawat. Dia akan keluar air bisa tu banyak. Mata tu tak kata 10 minit. Sampai nanti anda tengok mata anda semua cantik. Kalau mata kita hitam, nanti semua tu elok balik. Tak payah nak pakai yang orang nak cantik tu, nak pakai ni. Bila anda pakai yang apa ni, konon-konon yang ni tak nak. Lebam-lebam menyebabkan ada biji-biji kecil macam ni. Tak nak, benda-benda tu tak nak. Jadi kita balik-balik. Tak ada kolesterol tu semua tipu je. Tapi yang percaya pada sunnah, dia tahu, Ustazah cakap tipu je. Tapi yang betulnya, itu ialah racun-racun. Racun tu boleh baik, boleh dikeluarkan. Jadi benda tu semua boleh keluar balik. Jadi bila anda makan sunnah, kayu sugi, nak masuk bilik air. Bilik air jangan bila anda masuk nak solat, anda buat. Kalau anda buat selama berapa hari, anda tengok gusi anda, gigi anda akan berdarah, banyak keluar. Mungkin santau dan ataupun ada saluran tersumbat. Semua ni dia akan keluarkan. Jangan pula jumpa doktor pula. Doktor kenapa pula saya muntah darah banyak? Sebab apa? Anda pakai ni. Ini saja sayang. Ini saja. Aimo tolong tinggal Aimo tolong tinggal. Ingat nasihat Ustazah. Ini Jadi ini berharga.
ini umat akhir zaman makin tinggal. Lepas ni ini paling laku. Tapi siapa yang sabar, Ustazah akan bagi hadiah. Tunggu. Ustazah jadi Ustazah, saya suka bersedekah. Bersedekah pada orang. Jadi dengan tu orang pakai dia akan berkat. Berbeza dengan membeli. Membeli dia tak ada berkat. Kita pergi kira. Berapa ringgit ni tuan? RM2. Benda ni tak mahal. Jadi ingat, jangan beli kayu sugi yang ada perasa. Jangan beli kayu sugi yang ada perasa flavor. No, tak nak ada yang flavor. Okay? Okay, apa-apa sekian daripada Ustazah. Minta maaf banyak. Jadi semuanya Ustazah tengah siapkan post. Sabar. Nampak ni Ustazah tengah buat kerja ni. Nampak? Ustazah tengah buat kerja. Tengah susun. Ada barang postage. Siapa yang belum sampai, update dengan Aisyah. Nanti Aisyah tinggalkan nombor handphone Aisyah. Update dengan Aisyah barang-barang yang mana dah order. Dia belum sampai lagi. Lepas tu dia dah bayar tapi belum sampai. Jangan marah-marah. Kita check poster dia. Kita check semuanya. Ustazah kayu sugi saya besar. Hadiah dari kenalan di Madinah. Besar mana? Kalau kita tengok, kalau apa pun besar ke kecil pun, yang penting itu adalah berkah, kita ambil lah. Apa lagi di bumi Madinah, benda-benda yang berkat. Oh, okay, saya nak pergi beli rotan. Okay, beli rotan, jangan lupa. Rotan, kayu sugi. Rotan tu penting tu. Benda tu letak. Nanti saya akan tunjuk haul tu lah. InsyaAllah bila saya akan tunjuk haul, InsyaAllah kita jumpa lagi. Faham lah kalau tiba-tiba Ustazah punya Facebook Live terpadam sendiri. Faham lah. Lepas tu anda kena faham sendirilah nak buat macam mana kan. Benda macam ni kita tak boleh nak sampaikan sesuka hati. Jadi apa pun anda amalkanlah. Mudah-mudahan berkah apabila banyaknya sunah-sunah dalam rumah anda. Mudah-mudahan barakah tu banyak di dalam rumah anda. Jadi anda beli rotan, anda ikut nasihat Allah dan juga Rasul. Anda beli kayu sugi, anda ikut Rasulullah SAW. Bukan ikut Ustazah. Kalau anda ikut Ustazah, anda rugi serugi-ruginya. Tapi kalau anda ikut Allah dan juga Rasul, subhanallah, anda mendapat keuntungan dunia dan akhirat anda. Jadi kalau guna kayu sugi, apa tindak balas? Tanya Ustazah. Orang yang tak percaya, orang yang tak amal, lantaklah. Okay, bye. Assalamualaikum. Ustazah, kalau kering kayu sugi tu boleh ni kayu sugi ni kena rendam. Kena sini. Aduh, kayu sugi ni anda ambil cawan kecil, letak air pati ros. Dulu Ustazah letak dengan air zam-zam, Ustazah susah dapat kan. Air pati ros anda rendam. Anda rendam. Anda cuci, boleh juga dengan air biasa pun tak apa, boleh. Anda rendam. Nak tahu buat apa dengan rotan? Tengok dari awal. Tengok balik daripada awal. Rotan tu besar sangat nilainya. Sebab apa? Bila kita dah tak dapat kasaf dan sebagainya, inilah dia. Kita nak memagar rumah kita dengan sunah-sunah Nabi Muhammad SAW. Nanti bila saya akan ajar kayu sugi dengan kumar rotab, dia dapat. Dan makanan Arab tu, rempah Arab tu, banyak lagi tu. Supak dalam rumah anda, subhanallah. Banyak dah dalam rumah anda. Walaupun sikit-sikit, tapi itulah berkah dalam rumah. Mudah-mudahan Allah jauhi segala musibah, Allah jauhi segala bala, Allah turunkan rahmat, segala kesusahan Allah Ta'ala akan angkat apabila anda lakukan kerana mencintai Nabi Muhammad SAW. Sekian pada Ustazah. Assalamualaikum.